Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala kulli umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ومنع السبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. Baik ke 150. Wa man'u sabqi khabarin laisa ustufi. Dan menegah mendahulukan khabar laisa ustufi dipilih. Jadi istilah digunakan ialah sabqu khabar. Berbeza dengan yang sebelum ni kita Ibnu Aqil menyebut tentang tawassut al-khabar. Kalau tawassut dia tidak melangkaui fi'il itu, fi'il naqis tu. Kalau sabqu khabar itu melangkaui. Tapi hukum itu ialah tertegah, tak boleh. Wa man'u sabqi khabarin laisa, dan tegahan mendahulukan khabar laisa, artinya mendahulu khabar laisa ala laisa, duduk di depan sekali. Dan tegahan itu ustufi dipilih oleh kebanyakan ulama. Contohnya kita kata firman Allah, ilaisal birra an tuwallu wujuhakum. Jadi ke mana pun laisa mesti di depan, fi'il mesti di depan, fi'il naqis itu mesti di depan. Wa dhu tamamin ma bi raf'i yaktafi. Dan yang mempunyai tamam artinya dhabit dhu tamam itu ialah al-fi'lu tam. Jadi dalam isu kana wa akhawatuha, sama ada kana tu, kan majoriti ulama mengatakan kesemua mereka ialah fi'il kecuali laisa. Jadi oleh kerana majoriti, ada yang tam, ada yang naqis. Isu awalnya ialah fi'il itu naqis. Naqis berarti berhajat kepada marfu' dan berhajat kepada mansub. Kalau tam, lawan kepada naqis. Wa dhu tamamin ma bi raf'i yaktafi. Maksudnya dalam syatrul thani bait ini, dan fi'lu tam ma bi raf'i yaktafi, artinya yaktafi bi marfu'i. Ma yaktafi bi marfu'i, barang kalimah sesuatu yang memadai dengan marfu'nya. Dengan marfu' ni kita kata fa'il lah, ataupun isim sahaja. Ada dua bait 150 dan 151. Jumilih binti Raihan. Wa ma siwahu naqisun wan naqsu fi, dan barang yang selainnya iaitu kalau selain tam ialah naqisun. Dia dua tu jelah kan. Wan naqsu fi, wa ma siwahu naqisun wan naqsu fi fati'a laysa zala da'iman qufi. Tetapi kan,
Kalau nak ikut matan ni, dia wa ma siwa naqsun, dia ada koma, ada setengah cetakan. Artinya wan naqsu fi itu ialah sambungan ayat dalam syatrul tsani. Wa ma siwahu naqisun wan naqsu fi fati'a laysa zala da'iman qufi. Dan an-naqsu artinya fi'il yang dikira naqis pada fati'a laysa zala da'iman qufi. Sentiasa diikuti. Qufi artinya tubi'a. Qufi artinya tubi'a. Maknanya fati'a laysa zala da'iman qufi. Cuma dalam ketiga-tiga ini fati'a laysa zala, laysa lebih sentiasa digunakan, la tusta'mal illa naqisah. Artinya dia naqisah daiman. Adapun fatiha zala naqisah juga, tapi ada fi'il wazan-wazan syarat-syarat yang tertentu. Tapi kebiasaannya daiman qufi. Artinya dalam arti kata yang lain, hadhi thalatha la tusta'mal illa naqisah. Hak tiga ni, fatiha laysa zala, tidak digunakan kecuali naqis. Maknanya dia tidak ada tam. Tidak ada tam. Ada sedikit kecuali pada fatiha dan zala. Adapun laysa, boleh kita dhabit naqisatun daiman. Sentiasa digunakan dalam bentuk naqis. Maka dhabit naqis ialah yahtaj ila marfu'ihi wa ila mansubih. Dhabit fi'il tam, dhabit fi'il tam la yahtaj illa bimarfu'ih. Tidak perlu kecuali kepada hanya marfu'nya. Ataupun yahtaj ila marfu'ihi faqat. Berhajat kepada marfu'nya sahaja. Ini konsep yang kena fahamlah. Bagi mudah. Wa ikhtalafa an-nahwiyyuna, dan ikhtilaflah para ulama nahwu fi jawazi taqdimi khabari laysa 'alaiha, pada keharusan mendahulukan khabar laysa ke atasnya. Artinya khabar laysa itu mendahului dia, duduk depan sekali. Ada khilaf. فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع. Dan telah bermadhablah, berpeganglah oleh ulama-ulama Kufah, Al-Mubarrid, Az-Zajjaj, wa Ibn Sarraj, wa aktsarul mutaakhirin, dan kebanyakan ulama-ulama mutaakhirin, an-nahwiyyun al-mutaakhirun. Wa minhum, dan sebahagian mereka itu, al-musannifu, ialah al-musannif sendiri, iaitulah Ibnu Malik, ila al-man'i, artinya kepada mencegah ataupun menegah yang merujuk kepada matan, iaitu menghalang, menegah daripada khabar laysa mendahului laysa paling depan. Yang itu dalam matan. Wa man usabqi khabarin laysa stufi, itu dalam bahagian pertama syatrul awal tu. Wa man usabqi khabarin laysa stufi. Jadi oleh kerana musannif itu berpegang begitu, maka pandangannya sama dengan al-Kufiyun, al-Mubarrid, Az-Zajjaj, Ibn Sarraj wa aktsarul mutaakhirin. Wa dhahaba Abu Ali al-Farisi, dan telah bermadhablah, berpandanganlah oleh Abu Ali al-Farisi wa Ibn Barhan ila al-jawaz, dan Ibn Barhan kepada harus. Maknanya boleh khabar laysa mendahului laysa, duduk di depan sekali. Fataqulu, maka kamu sebut qa'iman laysa Zaidun. Asalnya ialah laysa Zaidun qa'iman. Yani qa'iman laysa Zaidun. Nampak tak? Khabar kepada laysa mendahului.
Ada lagi khilaf. Wakhtalafan naqlu dan ada khilaflah oleh nukilan an Sibawai daripada Sibawai fanasaba qaumun ilaihi al-jawaza, maka telah menisbahkan oleh satu kaum kepadanya akan al-jawaz harus, wa qaumun al-man'a, dan satu kaum lagi telah menisbahkan kepada Sibawai al-man'a. Jadi ada orang nukilkan, ada orang kata Sibawai tak membenarkan khabar laisa mendahului laisa. Ada satu kaum lagi Sibawai membenarkan. Semua pakai nama dia. Walam yarid min al-Arab min lisanil Arab. Ini dia sedikit nak buat macam Ibn Aqil, soalannya dia bila dah dia bubuh perbahasan khilaf dan sebagainya, maka dia akan buat sedikit komen peribadi dia, pendapat dia. Walam yarid min lisanil Arabi, dan tidak pernah warid, tidak pernah datang pun daripada lidah orang Arab. Apa yang tidak pernah datang itu? Oleh taqaddumu khabariha alaiha. Taqaddum jadi fa'il yarid. Oleh mendahului khabarnya ke atasnya. Tak ada. Ini kata Ibn Aqil. Walam yarid min lisanil Arabi taqaddumu khabariha alaiha. Makanya Ibn Aqil soalannya, syarihlah Ibn Aqil ni, bersetuju dengan pandangan Al-Kufiyun dan juga pandangan Al-Musannif dalam hal ini. Dia kata tak ada dalam, tak pernah datang, tidak pernah warid dalam percakapan lisan Arab khabar mendahului laisa. Wa innama, dia buat komen peribadi dan soalannya dia membuat sedikit kesimpulan. Wa innama warada min lisanihim, dan hanya saja yang telah waridlah min lisanihim, dari lidah mereka itu, ay min lisanil Arab, ma zahiruhu, barang yang zahirnya taqaddumu ma'muli khabariha alaiha, yang ada yang zahir daripada lisan Arab ialah mendahului ma'mul khabarnya ke atasnya nya laisa. Isunya ialah laisa, jangan pergi jauh. Isunya laisa. Yang ada hanyalah itu ma'mul khabar, dia adalah. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ini surah Hud ayat yang ke-8. Ala yauma ya'tihim. Jaga-jaga. Yauma ya'tihim, terhadap apa? Kena berhati-hati, berjaga-jaga ni. Hari yang datanglah akan mereka itu, laisa masrufan anhum, di mana hari itu tiadalah masrufan anhum, dialih, diubah daripada mereka. Ini cerita orang-orang munafik. Cerita orang munafik. Ayat depan dia, wala in akharna anhumul azab ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Oleh kerana ingkar mereka itu, oleh kerana tak percaya adanya azab pada hari kiamat, kan? Akhirnya setelah Allah Taala sebut ala yauma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim, dan akan turunlah, akan meliputilah dengan mereka makanu bi yasir. Maknanya azab akan turun dan merangkumi, meliputi mereka pada hari kiamat nu makanu bi yastahzi'un, barang yang mereka olok-olok. Atas dunia ni olok-olok lah, tapi di akhirat akan terima. Baik, itu dari sudut makna dan juga sedikit tafsir ringkas. Wa bihadza, dan dengan ini istadalla, telah mengambil dalillah man ajaza,
Mereka yang mengharuskan taqdima khabariha, mendahulukan khabarnya, alaiha, mendahulukan khabarnya, khabar laisa, alaiha, atasnya, atas laisa. Jadi ayat inilah yang menjadi dalil. Kata siapa? Kata Ibn Aqil. Bagi orang-orang yang, bagi golongan yang mengatakan bahwasanya boleh kita dahulukan khabar laisa ala laisa. Ini mazhab siapa? Abu Ali Al-Farisi, Ibn Barhan, apa semua tu. Boleh. Mereka mengambil dalil ayat ini. Maka apa dia punya resolusinya, keputusannya? Wa taqriruhu, dan penetapannya, resolusinya, lebih kuranglah. Ini dia nak buat resolusi dia, keputusan dia. Anna yawma ya'tihim, bahwasanya jumlah yawma ya'tihim dalam ayat ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum itu, jumlah itu ialah apa? Ma'mulul khabar, ialah ma'mul kepada khabar, alladhi huwa masrufan, yang mana amilnya itu ialah masrufan. Wa qad taqaddama ala laysa, dan sesungguhnya telah terdahululah oleh ia ma'mul, ma'mul khabar itu ala laysa, itu qala, dan berkata ia. Wala yataqaddamal ma'mulu, wala yataqaddamul ma'mulu illa haitsu yataqaddamul 'amil. Baik, ada tulis nombor 4 itu pula, tengok rujuk siapa sebut. Tapi takrir ini ialah resolusi ini, kesimpulan keseluruhannya ialah apa yang diolah balik keputusannya, resolusinya, natijahnya oleh Ibnu Aqil. Jadinya, kalaulah ada mazhab yang mengatakan, oh ini ayat ini bukti bahawasanya khabar boleh taqaddum ala laisa. Sedangkan yauma ya'tihim tu yang dikatakan khabar kepada laisa, sebenarnya dia hanyalah sekadar ma'mul khabar. Kalau ada ma'mul, mana amilnya? Amil kepada khabar ialah masrufan. Amil kepada khabar masrufan. Laisa masrufan tu. Kan? Dan itu belum boleh membuktikan bahawasanya khabar kepada laisa boleh taqaddum alaiha. Sebab, kan, andai kata mereka mengatakan itu ialah ma'mul, dia tak boleh hanyalah ma'mul sahaja. Wala yataqaddamul ma'mulu illa haitsu yataqaddamul 'amil. Tak boleh taqaddum ma'mul, artinya la yataqaddamul ma'mulu ala, ma'mul apa ni? Ala laisa illa haitsu yataqaddamul 'amilu, kecuali sekira-kira terdahulu juga amil. Artinya dia perlu dalam bentuk package. Kalau nak terdahulu ma'mul saja, itu belum membolehkan khabar laisa mendahuluinya. Andai kata itulah menjadi penyebab yang membolehkan, sepatutnya ma'mul dengan amil perlu duduk sebelum sekali. Tidak boleh ma'mul sahaja yang mendahului laisa sekali dengan amil. Kan? Baik. Faham tak ni? Mau faham tak? Jadinya, kalau kita tengok balik dalam banyak-banyak kitab lah, dalam banyak-banyak sumber, banyak-banyak nas, yang warid daripada orang Arab ni, hanyalah taqaddum ma'mul khabar laisa, itu ada. Isunya sekarang bukan nak taqaddum ma'mul. Kita nak taqaddum khabar laisa tu sendiri. Jadi dalam ayat ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum ni, mana khabar dia? Laisa kita tahu lah fi'ilna naqis, kan? Masrufan ila khabar laisa. Habis yauma ya'tihim, macam kita sebut tadi, istilah dia ialah ma'mul laisa.
ma'mul masrufan, ataupun dalam arti kata yang lain dia ialah maf'ul bih kepada masruf. Kan isim fa'il, isim maf'ul dia beramal dengan amalan fi'il kan. Jadi yauma ya'tihim fi mahalli nasbin. Ini bukan khabar, ini bukan khabar laisa. Maka akan timbul isu yang lain. Kalaulah masrufan itu khabar kepada laisa, mana isimnya? Ini akan timbul isu yang lain. Jadi aslul kalam ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum ialah kan, laisa masrufan anhum yauma ya'tihim. Dan ulama mengatakan ayat ini tidak boleh menjadi dalil mengatakan khabar laisa boleh mendahului yataqaddam alaiha. Jadi bila turun ayat begini boleh kita dhabitkan hadza laisa dalilun kecuali illa annahu yatawassa' fi dharfi faqat. Dia tawassu' pada bab dharaf saja, kan ada dharaf di situ. Dia tawassu' kepada bab dharaf saja. Dia tak ada kaitan dengan isu taqaddum al-khabar ala laisa. Baik. Untuk mengetahui jawapannya nanti akan ada lagi dalam bait-bait yang seterusnya. Mana dia? Dia punya isim bagi laisa. Baik, kita teruskan dulu. Wa qawluhu, dan katanya kata musannif dalam matan wa dhu tamamin ma bi raf'i yaktafi itu ila akhirih. Maknanya anna hadhihi al-af'ala, bahwasanya fi'il ini fi'il mana? Hak 13 tu. Kana wa akhatuha. Sebut gitu ya. Inqasamat ila qismain, terbahagi kepada dua bahagian. Ahaduhuma, salah satu daripada dua bahagian itu makana tamman wa naqisan. Apa maksud makana tamman wa naqisan? Boleh diguna pakai dua. Jadi guna sama dia panggil, kongsi. Naqis pun boleh, tam pun boleh. Apa dhabit naqis? Yahtaj ila marfu'ihi wa ila mansubihi. Apa makna tam? Fi'il itu fi'il tam yahtaj faqat ila marfu'ihi. Takat marfu' dia saja. Wathani, dan yang kedua, ma la yakunu illa naqisan. Barang yang tidak adalah ia, ay la tusta'mal illa naqisan. Dalam bahasa yang lain, kalau naqis ini ialah ghair tam. Bahasa yang lain, tamak ialah. Kan? Wal muradu bitam ma yaktafi bimarfu'iha. Senangnya dia buat ta'rif. Yang dikenaki dengan tam, ay bil fi'li tam. Dengan fi'il tam, hak 13 tu. Ma yaktafi bimarfu'ih. Tolong separatkan, bahagikan. Kita takut kita confuse. Nanti kita confuse. Sebab tu dia kata bimarfu'. Sebab ini bukan isu fi'il biasa. Fi'il tam biasa tu. Selain belakang akhatuha. Sebab kalau fi'il tam biasa, dia berhajat kepada marfu' juga. Iaitulah fa'ilnya. Kalau lazim, kalau dia muta'adi, lajak kepada maf'ul bih. Mansub juga. Bukan yang tu. Dalam isu ini, kana wa akhatuha ni yang naqisah ni, mereka merempuh masuk ke dalam rumah tangga orang. Itu analogi lah. Merempuh masuk rumah tangga siapa? Rumah tangga mubtada' dan khabar. Suami isteri ni hidup aman damai dah, mubtada' dengan khabar. Tiba-tiba ada kana wa akhawatuha. Maka bila masuk, mereka mengubah struktur keluarga itu. Mubtada' tak jadi mubtada' lagi dah. Dia tak boleh kata mubtada' kepada kana. Dia kena kata isim kepada kana wa akhawatuha. Ataupun dalam istilah yang lain dipanggil marfu'. Satu lagi mansub ialah khabar kepada kana. Dia ubah struktur keluarga tu, family tu. Jadi bezakanlah dengan yang itu. Wal muradu bitam ma yaktafi bimarfu'ihi wa bin naqisi, ay wal muradu bin naqisi, dan yang dimaksudkan dengan an-naqis ma la yaktafi bimarfu'i bal yahtaj ma'hu ila mansub, bahkan berhajat
bersertanya itu kepada mansub. Dalam matan tadi dah sebut kan. Pembahagian dua bahagian tu atas sekali tu. Maka taman naqisan digunakan tam dan juga naqis. Yang kedua ma la yakunu illa naqisan, iaitulah wa ma siwahu naqisun wa naqsu fi fati'a laysa zala daiman qufi. Fati'a laysa zala daiman qufi, sentiasa diikuti, artinya diikuti pada penggunaannya dalam bentuk naqis, tidak digunakan dalam bentuk tam. Wa kullu hadhihi al-af'al, dan semua fi'il-fi'il ini bila disebut semua ketiga-tiga belah tu lu, tak lang kepala lu. Yajuzu an tusta'mala tammatan, harus oleh bahawa digunakan ia sebagai hal keadaan dia tammah, menjadi tam, fi'il yang tam. Bila sebut tam, faham dah? Ma yaktafi bi marfu'i, tak perlu ada khabar kepadanya. Kecuali apa? Illa fati'a wa zala, kecuali fati'a, satu bilang dalam matan pun ada kan. Fati'a laysa zala daiman qufi. Kecuali fati'a dan juga zala, tapi zala ni ada sedikit syarat. Di mana zala allati mudhari'uha yazalu. Yang mana mudhari'nya datang dalam yazalu, la allati mudhari'uha yazul. Bukan yang mudhari'nya yazul. Ada beza tu. Ini dalam sarab, nak cari ya. Kalau dalam mudhari'nya yazalu, maka dia gunakan dalam bentuk tam. Tak perlu ada mansub ataupun khabar. Contohnya, zalatis syamsu, hilanglah oleh matahari. Kan? Zalat syams. Zalat mana apa? Hilangkan, tergelincir. Hilanglah zawal syams. Dan satu lagi yang ketiga, yang harus digunakan tammah kecuali, maknanya pokok ni ialah digunakan sebagai tam. Faham baik-baik ibarat kita, kullu hadhil af'al yajuz an tusta'mala tammah. Boleh digunakan tammah kecuali fati'ah, zala. Faham tak ni segmen ni? Nampak nak terbalik ni? Semua fi'il itu harus bahawa digunakan, boleh digunakan yang dalam bentuk tam. Kan? Kecuali fati'ah. Fati'ah, zala, dan juga satu lagi laisa. Jadi ketiga-tiga ini, fa innaha tammatun. Minta maaf, afwan, kita ulang balik. Wa kullu hadhil af'al yajuzu an tusta'mal tammatan illa fati'a wa zala allati mudhari'uha yazalu wala allati mudhari'uha yazulu. Fa innaha, maka sesungguhnya ia tammah. Tammah. Sebab apa? Yazulu tu, bukan zala. Maksudnya, kalau zala mesti mudhari' dia, yazalu barulah dia kecuali itu. Kecuali allati mudhari'uha yazalu, barulah dia kalau yazulu, mudhari' yazulu baru boleh tammah. Kalau yazalu naqisah saja. Kalau fati'ah tak ada masalah. Kan? Lepas tu dia kata fa innaha tammah. Contohnya zalatis syamsu. Zalatis syams ialah daripada mudhari'nya yazulu. Faham? Okay. Yang ketiga, walaysa fa innaha la tusta'mal illa naqisah. Maka sesungguhnya ia tidak digunakan kecuali naqisah. Jadi Ukui kata semuanya digunakan tammah kecuali puak tiga ni. Fati'ah, kan? Kalau zala, mudhari' dan yazalu boleh digunakan juga boleh digunakan juga kedua-dua. Kan? Kalau yazulu, mudhari' dan yazulu, dia tammah. Fa innaha tammatun.
dan laisa fa innaha la tusta'mal illa naqisah. Statement ni tuan-tuan ana baca berkali-kali. Dia nak tergelincir juga. Kita nak faham tu. Jadi laisa, maka sesungguhnya ia tidak digunakan kecuali naqisah. Jadi ketiga-tiga ni sebenarnya nak dikecualikan. Dikecualikan. Jadi fati'ah, zala dengan laisa. Dia bagi tahu tadi semuanya harus digunakan dalam bentuk tammah. Jadi tammah ni isu yang kedua, step yang kedua. Asal puak-puak ni kana wa akhawatuha digunakan naqisah. Tapi boleh digunakan tammah kecuali tiga ini. Boleh digunakan tammah. Kan? Kecuali tiga ni tidak digunakan tammah. Fati'ah, laisa dan zala. Tapi zala pula itulah bersyarat. Kan? Mesti hanyalah yang mudhari'nya yazalu. Tidak boleh mudhari'nya yazulu. Kalau yazulu, dia jadi tammah balik. Dia tak termasuk dalam illa. Illa kecuali. Yang mana illa nak merujuk hanya digunakan sebagai naqisah. Jadi ada sedikit pengecualian. Itu baru nampak sikit lah. Dengan main kitab-kitab tua ni. Ini kita kira-kira kitab yang bukan tabaqah al-ula ni. Dia nak kata moden pun tak jugalah. Dia tabaqah kemudian dah zaman 700-800 tahun lah. Kemudian tabaqah tsaniyah, tabaqah tsalisah lah. Tabaqah al-ula tu. Kan? Al-Akhfash, Sibawai, geng-geng terawal tu. Yang tu lagi sakit lah. Wa mithalut tam, dan contoh tam. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana dhu asratin fa nazratun ila maisarah. Contoh fi'il yang tam. Dia ma yaktafi bi marfu'i. Mana marfu' dia? Dhu asratin. Tak ada mansub. Dan jika adalah orang yang mempunyai kesukaran, kesusahan, fa nazratun ila maisarah, tunggulah sampai waktu senang. Surah Al-Baqarah. In wujida dhu asratin. Itu. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, khalidina fiha, kekallah mereka itu padanya, madamatis samawati wal ardu. Nampak marfu' dia saja ada. Madama. Kekallah mereka itu di dalamnya selama mana ada 7 lapisan langit dan bumi. Surah Hud ayat 107. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Mana marfu' ni? Dhamir yang dalam tu. Amsa tumsun. Apa? Amsa. Hina tusbihun, asbaha jadi tusbihun. Dhamir yang ada dalam tu. Ini contoh-contoh fi'il itu yang dalam dikategorikan sebagai fa'alut tammah. Tak ada. Makna dia lengkap, sempurna di situ. Wala yalil 'amila ma'mulul khabar illa idza dharfan ata aw harf jar. Kalau nak ikut makna dia, kita boleh susun wala yali ma'mulul khabar al-'amila, dan tidak mengiringilah oleh ma'mulul khabar akan amil. Jadi balik. Wala yalil 'amila ma'mulul khabar, al-'amil jadi maf'ul bih, ma'mulul khabar jadi fa'il. Apa makna dia? Baik. Amil apa? Dalam isu kana wa akhwatu tu, dia kata amil tu apa dia? Kana tu amil. Jadi bila kita buat ayat sebagai contoh, dia guna istilah aja. Sebab apa? Tak boleh disebut kana, saya orang duk faham kana tu saja. Bila sebut amil, dia berbentuk umum. Apa makna amil? Amil orang yang bekerja. Dalam isu ini, kana wa akhwatuha, dia ada kerja dia tarfa'ul isma wa tansubul khabar. Jadi gunalah istilah al-amil wal ma'mul. Baik.
Jadinya dia kata tak boleh mengiringi akan amal itu oleh ma'mul khabar. Baik. Sekarang ni peringkat awal kita belajar kana wa akhawatuha. Dia ada marfu' dia ada mansub dia. Kan? Tapi bila kita naik satu lagi level, the next level lagi, dalam kana wa akhawatuha tu pula ada amil kepada khabar. Afwan, ada ma'mul kepada khabar. Ada ma'mul kepada khabar. Baik, sekarang bayangkan contoh ini. Kita kata kana Zaidun, dekat tu okey lagi. Kana Zaidun akilan. Adalah Zaid itu orang yang makan. Jadi Zaidun isim. Kana akilan khabar. Tiba-tiba the next level ni kana Zaidun akilan ta'amaka. Jadi ta'amaka itu dipanggil sebagai ma'mulul khabar. Mana? Nanti dulu. Faham baik-baik. Kana Zaidun akilan adalah Zaid itu orang yang makan ta'amaka, akan makanan. Jadi ta'ama ialah amil kepada ma'mul kepada khabar. Dipanggil di istilah dia ma'mulul khabar. Jadi ma'mul khabar itulah boleh tak dia mengiringi amil. Dia tak kata ya taqaddam. Maksud mengiringi ni lepas amil, lepas kana tu ataupun akhwat dia, boleh dia duduk lepas tu. Dalam arti kata dia langkau daripada dia duduk di hujung tu, dia mari ke depan, dia yali al-amil wala yali, boleh tak boleh, wala yali al-amila ma'mulul khabar. Tak boleh amil kepada ma'mul khabar mengiringi kana. Maknanya kalau kita buat ayat begini, kana ta'amaka akilan Zaidun, yang tu tak boleh. Sebab apa? Ta'amaka itu ma'mul khabar. Kita iringkan dia, kita letakkan dia setelah amil. Betul tak pahaman tu? Nak betul tak betul kena tengok contoh nanti. Kecuali yang boleh illa idza dzarfan atau harf jar. Kecuali apabila dia dalam bentuk zaraf ataupun huruf jar. Zaraf huruf jar ni daripada awal kita belajar bab mubtada wa khabar ni dia samsak. Kalau mubtada itu nakirah, dia pula khabar zaraf jar majrur besar. Dia kena nak pergi dulu. Ada lesson besar. Dalam isu ni pun begitu juga. Dalam isu ni pun sama juga. Baik. Yakni annahu la yajuzu an yaliya kana. Nampak tak? Bahawa tidak haruslah oleh mengiringi kana wa akhawatiha ma'mulu khabariha, oleh ma'mul khabarnya. Alladhi laysa bidharfin wala jarrin wa majrur, yang bukan terdiri daripada zaraf dan juga jar majrur. Baik, isu ini merangkumi dua keadaan. Wa hadha yashmalu halain, dan ini merangkumi dua keadaan. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya. Bentuklah, makna wajah dia mendahului itu macam mana bentuk dia. Pertama sekali berbentuk begini. Ahaduhuma an yataqaddama ma'mulul khabari wahdahu 'ala al-ismi wa yakuna al-khabar muakharan 'ala al-ismi nahu kana ta'amaka Zaidun akilan. Bahawa mendahuluilah ma'mul khabar sahaja di atas isim. Ma'mul khabar sahaja di atas isim. Dan adalah wa yakuna al-khabar muakharan. Dan adalah khabar duduk di akhir sekali. Contohnya kana ta'amaka Zaidun akilan. Bayangkan tak? Terbayang tak apa yang disebut? Ini hal pertama. Nampak tak ta'amaka? Ta'amaka itulah ma'mulul khabar, ma'mul kepada akilan. Asal dia kana Zaidun akilan. Hal pertama, keadaan pertama, dahulukan ma'mul khabar wahdahu 'alal ismi.
dia sahaja. Di atas isim, itulah Zaidun. Maka yang mengiringi amil, iaitulah kana itu ialah ta'amaka. Ma'mul khabar sahaja. Wahdahu, faqat. Yang ini ni, bentuk ini, wahadhihi mumtani'atun 'indal basriyin, dan ini tertegah di kalangan ulama-ulama Basrah, wa ajazahal kufiyun, dan mengharuskannya oleh ulama-ulama Kufah. Setakat kita duk bincang ni, ada ke benar-benar pendapat yang dipersetuju dua? Ada jumpa kita kok lah tak perasan. Rasanya tak ada. Kebanyakan 90% kita kata bila kok kita tersilap, ke depan kita tak tahu. Takatlah kalau Basrah kok ni, Kufah kok ni. Jadi Basrah tak bagi, Kufah kata boleh. Mendahulukan ma'mul khabar sahaja. Kana ta'amaka Zaidun akilan. Sepatutnya kana Zaidun akilan ta'amaka. Itu al-halul awal. Dia yashmal halain. Yang kedua, al-thani, ayataqaddama al-ma'mul wal khabaru, bahawa mendahuluilah ma'mul dan khabar sekali. Itu ialah contoh yang terawal yang Abah bagi awal tadi ni. Maknanya package sekali dengan ma'mul, sekali dengan khabar, duduk depan alal ismi, di atas isim. Tapi dalam bentuk bukanlah khabar itu dahulu berbanding ma'mul khabar. Ma'mulul khabar tu dia nak yalil amil, nak mengiringi amil. Mana dia duduk dulu lagi daripada khabar. Duduk selepas. Yali itu duduk selepas. Dalam matan faham baik-baik, dia kata wala yalil amila. Wala yalil amila, dan tidak mengiringi akan amil. Amil tu tulis kana tu. Tobik kana di sana. Lepas kana tu ma'mul. Yang tak boleh apa dia? Ma'mulul khabar. Wala yalil amila ma'mulul khabar. Tak boleh. Jadi yang kedua, ay yataqaddama al-ma'mulu wal khabaru 'ala al-ismi wa yataqaddama al-ma'mulu 'ala al-khabar. Dan mendahului juga dalam masa yang sama, at the same time, ma'mul tu dahulukan juga di atas khabar. Jadi timbullah bentuknya kana nahu kana ta'amaka akilun Zaidan. Yang ni ini khilaf belakang lah. Wahia mumtani'atun 'inda Sibawai, tertegah di kalangan di sisi Sibawai, wa ajazaha ba'dul basriyin, dan mengharuskannya oleh sebahagian. Sebahagian tu banyak mana tak tahu. Kalau nisbun bahagi dua. Sebahagian 10/100 pun sebahagian juga. Wallahu alam. Dan telah mengharuskannya oleh sebahagian ulama-ulama Basrah. Yang ni boleh. Jadi ada boleh, ada kata tak boleh. Lalu kita pun tak tahu mana boleh, mana tak boleh. Lalu boleh belakang. Kalau boleh, pendapat dia aku pegang begini. Kalau tak boleh, begini. Jadi kana ta'amaka akilan Zaidun. Ta'amaka ma'mulul khabar kepada akilan. Kan? Akilan khabar kepada kana. Zaidun isim. Habis terbalik kuang. Habis dia nak takhrir macam mana? Wa yakhruju min kalamihi, dan keluarlah dari kata-katanya, annahu, bahwasanya, idza taqaddama al-khabar wal ma'mulu 'ala al-ismi, secara umum, apabila terdahululah khabar dan ma'mul di atas isim, wa qaddima al-khabar 'ala al-ma'mul, dan didahulukan khabar di atas ma'mul, yang tu jazatil masalah, yang tu selesai masalah, maknanya harus masalah, yang tu boleh. Isunya sekarang al-halu tsani, dia dahulukan dah ma'mul khabar di atas isim, dia dahulukan dah khabar di atas isim, tapi masalahnya antara ma'mulul khabar, langkah yang kedua, step yang kedua, antara ma'mul khabar dengan khabar, ma'mul khabar dulu lagi daripada khabar pula dah. Yang tu tak selesai masalah tu, yang duk khilaf-khilaf tu. Tiba-tiba wa yakhruju min kalamihi,
Dan keluar daripada kalamnya annahu idza taqaddama al-khabar wal ma'mul 'ala al-ismi. Step pertama, apabila terdahululah khabar dan ma'mul kepada khabar, maksudnya di atas isim, dan wa quddimal khabaru, dan didahulukan khabar 'ala al-ma'mul, jazatil masalah, barulah harus masalah itu. Ini hampa duk bincang ma'mul khabar, walaupun duk dulu dah pada isim, khabar pun duk kemudian lagi pada dia, mana boleh. Kan? Tak selesai masalah. Kalau dahulukan ikut susunan betul, artinya kalau ikut susunan macam mana? Kana akilan ta'amaka Zaidun. Tu kalau bentuk begitu, jazatil masalah. Sebab apa? Li'annahu lam yalikana. Ketika itu, bayangkan, barulah ma'mulul khabar tidak mengiringi amil, iaitu kana. Sebab apa? Dia diselangi dengan khabar. Terbayang tak? Kana akilan. Lepas kana tidak ada ma'mul khabar, dia ada khabar. Yang ni boleh lah. Anda betul contoh dia bagi. Fataqulu kana akilan ta'ama maka Zaidun wala yamna'uha al-basriyun, dan tidak mencegah akannya oleh al-basriyun. Yang ni baru boleh. Tu jalan keluar kepada isu ini. Sikit-sikit ya, ni tak dulu, ni tak kemudian. Itu jalan keluar. Baik, itu adalah sekiranya dia bukan darah, bukan jar. Penin. Makna tu lah juga. Makna tu lah juga, cuma boleh tak boleh. Baik. Kalau yang ini tak ada masalah. Fa in kana ma'mulul khabar dharfan, maka seandainya kalaulah ma'mul khabar itu kanal ma'mul ma'mul khabar, dalam cetakan ni dia tak berbeza, no? Fa in kana al-ma'mul sahaja dalam PDF, dalam kitab kita Darut Talai', fa in kana ma'mul khabar, dua-dua betul. Cuma kalau yang tak ada, dia kena tulis fa in kana al-ma'mul ay ma'mulul khabar. Isunya ma'mulul khabar itu ialah zaraf atau jar majrur, zarfan atau jarran majrur. Boleh tak? Jaza ila'uhu, nescaya haruslah ila'uhu. Apa makna ila'? Oleh mengiringinya. Jaza ila'uhu, oleh mengiringinya. Mengiringi apa? Kana 'indal basriyin wal kufiyin. Kita ada sebut je tadi. Ada pendapat yang bersetuju di antara dua ni, rupanya dalam hal ini al-basriyin wal kufiyin bersetuju. Andailah khabar itu, ma'mul khabar itu ialah zaraf ataupun jar majrur, yang tu boleh letak selepas kana. Contoh, kana 'indaka Zaidun muqiman. Relaxnya. Kan? 'Indaka itu ma'mul khabar kepada muqiman. Asal dia kana Zaidun muqiman 'indaka. Kana Zaidun raghiban fika. Boleh kerana dia zaraf jar majrur. Kana 'indaka Zaidun muqiman, kana fika Zaidun raghiban. Mana pandangan ini, pendapat ini sangat kukuh, sangat kuat, kerana ittifaq bainal basriyin wal kufiyin. Baru je kita dah sebut, tiba-tiba ada bersetuju pandangan kedua-dua mereka dalam hal ini. Kana 'indaka Zaidun muqiman adalah di sisi awak itu ialah Zaid orang yang bermukim. Wa kana fika Zaidun raghiban adalah pada awak itu Zaid ialah orang yang menggemar, orang yang suka kepada kamu. Habis. Wa mudmarash sya'ni ismanin wa in waqa. Jadi setelah kalimah isman itu tulis nun kecil. Kalau tidak tak ada nak baca. Wa mudmarash sya'ni ismanin wa in waqa. Sebab apa? Tanwin, dia bertemu dua tanwin. Dia timbul balik nun. Nunun sakinatun talhaqul akhir ismi lafzan la khattan. Wa mudmarash sya'ni ismanin wa in waqa. Muhimma mastabana annahum tana. Wa mudmarash sya'ni ismanin wa in waqa. Muhimu mastabana annahum tana. Muhimu mastabana annahum tana.
Dan dhamirus sya'ni. Dhamirus sya'ni. Hal keadaan dia itu ialah isim. Dhamirus sya'ni itu, hal keadaan dhamirus sya'ni itu ialah isim. In we, niatkan. In waqa'a, jika berlaku, terletak ia dalam bentuk muhimu ma istabana annahum tana. Memberi waham. Memberi waham. Ma istabana annahum tana. Tak apa nak cerita ni. Ya'ni annahu idza warada min lisanil Arab, bahwasanya apabila warid daripada lidah Arab, ma zahiruhu annahu waliyakana wa akhawatuha waliyakana wa akhawatiha ma'mulu khabariha fa'awwilhu ala anna fi kana dhamiran mustatiran wa huwa dhamiru sya'ni. Jadi inilah yang apa yang ana sebut di awal tadi. Nampak macam tak ada dia punya isim kepada kana wa akhawatuha. Kan? Nampak macam seolahnya lepas kana wa akhawatuha itu hanya yang ada ma'mulul khabar. Dan isu ma'mul khabar kita dibincang dah, pumpang kan. Dengan khilaf ulama dan sebagainya. Kalau inilah berlaku, wa mudmarash sya'ni ismanin wi in waqa. Kena buat apa? Kena niatkan dalam bentuk niat itu ialah fa'awwilhu, kata Ibnu Aqil. Maka takwil akan oleh kamu akannya ala anna fi, atas bahwasanya pada kana itu dan akhwatnya ada dhamiran mustatiran wa huwa dhamirus sya'ni, iaitulah dia merupakan dhamirus sya'. Kenapa dhamirus sya' ni? Kita dah terang dah dulu di awal, mungkin dah lupa dah lama. Gambaran awal dhamirus sya' ni ikut dhamirus sya' ni, ulama Basrah kata dhamirus sya' ni, dhamir itu dhamir menunjukkan satu keadaan. Dia tak ada apa, la mahalla lahu min al-i'rab. Tapi bagi ulama Kufah, al-Kufiyun, dia kata dhamir majhul, dhamir tak ada hala tuju, majhul, tak diketahui. Tapi walaupun begitu, dalam isu ini dia penting. Dia ada tugas balik. Dalam isu ini dia penting. Jadi dhamirus sya'ni ni, dhamir kalau nak dari sudut ta'rifan dia, dhamirun huwa dhamirun yataqaddamu al-jumlata litafsiriha, untuk menafsirkannya. Dia mendahului jumlah. Ayat yang kerap ulama nahwu buat, itulah qul huwallahu ahad tu. Kalaulah dia bukan ayat Quran, qul kata olehmu Allahu ahad boleh kira kita sandar kata-kata kita. Kalau bukan ayat Quran lah, tapi ayat Quran kita tak boleh ubah. Jadi huwa itu adalah dhamirus sya'ni. Dia mendahului jumlah. Allahu ahad mubtada khabar dah. Jadi dalam kes ini kata Ibnu Aqil, kalau ini yang berlaku, kita nampak seolahnya yang mengiringi kana itu ialah, dan akhwatnya itu ma'mul khabar dia, maka hampa kena takwilkan. Fa'awwilhu. Tadi ini yang kita duk cari ni. Kan khabarnya ada. Tiba-tiba isimnya duk di mana? Fa'awwilhu ala anna fi kana dhamiran mustatiran. Maka takwilkan akannya bahwasanya di atas bahwasanya pada kana ada dhamir yang tersembunyi, itulah ada dhamirus sya'ni, dan dhamirus sya'ni itu dikira sebagai isim bagi kana. Dia tak perlu zahirkan. Pasal apa kena takwilkan dhamirus sya'ni? Kerana yang datang itu ialah berazah besar juga. Ma'mul khabar. Berazah besar. Contoh. Wadhalika, dan yang demikian itu nahwu wadhalika nahwu qawlihi, seperti kata syair, qanafidhu haddajuna hawla buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awwada. Makna dulu.
Qanafidh ni dia sejenis binatang yang suka berjalan malam. Datang apa tak tahu, berhantu kot. Ucin. Qanafidhu. Jadi bila sebut qanafidh, dia ada kisah bila orang suka jalan malam, maka yudrab bihil mathal. Kan? Binatang yang asalnya suka jalan malam, tiba-tiba ada orang suka jalan malam, yudrab bihil mathal. Fissar. Suka jalan malam ni disebut qanafidh. Kemudian haddajun. Haddaj ni ialah cara orang tua berjalan lagu mana? Jengkek-jengkek, langkah pendek-pendek. Jalan malam memang jalan aku tu. Sebab apa? Nak pergi mencuri, nak pergi mengendap, nak buat jahat, nak buat benda-benda buruk, tak buat benda-benda baik. Jadi qanafidhu haddajuna hawla buyutihim. Biasanya jenis-jenis lagu ni tak ada ajar oleh lah. Farazdaq. Dia suka attack, dia suka kecam jarir. Puak ni Farazdaq, jarir dengan akhtal. Kadang-kadang jarir hentam Farazdaq, Farazdaq hentam akhtal. Jadi penuh dengan kata-kata nista. Ni syair ni Farazdaq ni. Siapa yang belajar kuliah lughah di Azhar, khususnya lah Azhar ni banyak lah. Syair-syair zaman jahiliah, zaman apa nak kena belajar. Pakat mengatakan aku. Ni dia kata kat siapa ni? Qanafidhu haddajun hawla buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awwada. Dia nak kata kepada Atiyah. Atiyah tu ialah bapa kepada musuh dia tu. Musuh dia apa? Jarir. Dia duk kecam, dia kata kat Pak Jarir. Pak Jarir nama Atiyah. Bima kana iyyahum atiyatu awwada. Maknanya dihina bapa musuh dia tu malam-malam ni, kan? Dia sifatkan buat ni pengkhianat, jahat, macam binatang qanafidh, kan? Jalan malam-malam nak mencuri, nak buat benda maksiat, nak mengendap orang, kan? So, siapa ada kata ni, kan? Dia nak benda ni kesan yang bagi bapa Jarir ni. Qanafidhu haddajuna hawla buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awwada. Awwada tu benda yang kebiasaan, ta'wid. Baik. Sekarang mana syahidnya? Kana iyyahum. Jadi iyyahum itu ialah ma'mulul khabar. Ma'mulul khabar. Khabar mana? Awwada. Dan awwada, nampak tak dia baca macam mana? Macam contoh tadi, akilan ta'amaka. Awwada, kan? Mana kebiasaan. Jadi awwada khabar kepada dia, sebenarnya i'rab dia ada banyak berlapis tu, dia banyak berlapis. Dia banyak berlapis. Mana? Baik. Kana iyahum, isim tak ada. Yang ada hanyalah ma'mul kepada khabar awwada, iaitulah iyahum. Khabarnya adalah awwada tu. Jadi bila isim tak ada, maka kata Ibnu Aqil, dia sebut macam mana tadi? Fa'awwilhu ala anna fi kana dhamiran mustatiran. Kena takwilkan bahawasanya pada kana itu ada dhamir asy-sya'ni, dhamir mustatiran. Baik itu dia kata wala yalil 'amil ma'mulul khabar matana wa mudmar asy-sya'ni isman. Dhamir sya' yang berbentuk isim, hal keadaan dia isim, niatkan. Jadi niatkan apa? Dalam tu ada huwa, itulah dia isim bagi kana. Itu contoh dia. Baik, syair ini tuan-tuan dan puan, ada dua syair nanti dia akan gabungkan kedua-dua dan dia akan takdirkan. Kita kena baca dulu. Fahadha zahiru annahu mithlu kana ta'amaka Zaidun akilan. Nampak sebiji. Platform yang sama. Contohnya macam kana ta'amaka Zaidun akilan. Wa takharraju ala anna fi kana, dan wa yutakharraj, dan ditakhrijkan, dikeluarkan ala anna fi kana, di atas bahasanya pada kana itu dhamiran mustatiran huwa dhamirus sya'ni,
wa huwa ismu kana. Itulah dhamirus sya'ni dan dia ialah merupakan isim pada kana. Jadi dhamirus sya'ni ialah dhamirus sya'ni. Cuma di sini ni anda tak confirm, tak pasti adakah dia di-i'rab sebagai ismu kana, sebab dalam banyak tempat dhamirus sya'ni la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi untuk clear lagi benda ni, kita ada lagi besok dan seterusnya, jangan bimbang. Kadang-kadang kita baca hari ni tak nampak, Allah tak buka separuh, besok Allah buka semua, kita berdoa lah. Wa mimma zahiruhu, sikit lagi, dan dari sudut zahirnya, dari barang yang zahirnya, annahu mithlu kana ta'amaka akilun zaidan. Kalau contoh, kan ingat tak tadi ada dua hal, yashmalu halain. Kalau kana ta'amaka zaidun akilan, al-halul awal. Kalau kana ta'amaka akilan zaidun, al-hal al-thani. So ada syahidnya daripada syair. Contoh yang pertama, al-halul awal. Al-halul thani, ada syahidnya daripada syair juga, iaitu qauluhu qaulu syair fa asbahu wan nawa ali mu'arrasihim wa laysa kullan nawa tulqil masakinu. Jadi jangan bimbang, dua syair ini insya-Allah kita akan lunyaikan lagi, lumatkan lagi esok. Kita tak tinggal, kita akan betah balik sikit. Itulah wa mudmarash sya'ni ismanin wi in waqa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu dengan surah wal asri dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.